Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua bangsa pendidik, ibu-ibu, bapa-bapa dan para penonton sekalian. Selamat datang ke channel Cikgu Sabri Public Diary. Bagi penonton-penonton yang masih belum subscribe channel Cikgu, please tekan butang subscribe dekat bawah tu. Okay, dan jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapatkan update yang terkini. Baiklah, sekiranya penonton-penonton yang ada di luar sana merasakan video cikgu ini mungkin bermanfaat kepada diri sendiri ataupun orang lain, sila klik like dan sharekan video ini. Baiklah, topik yang akan kita bincangkan hari ini ialah 5 cara untuk PIBG mencari dana. Nak tahu caranya? Tunggu. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, terlebih dahulu cikgu ingin memohon maaf sekiranya isi kandungan video ini dilihat tak sesuai lah nak bincangkan. Yalah, di luar sana lebih ramai lagi yang berpengalaman, yang mempunyai pelbagai pengetahuan bagaimana untuk mencari dana bagi PIBG masing-masing. Tapi tak apa, ini sekadar satu perkongsian. Manalah tahu kan, berguna pula kan. Baik, macam cikgu katakan tadi, ini sekadar perkongsian pengalaman cikgu yang pernah terlibat secara langsung dengan PIBG. Apa yang cikgu tak pernah jadi? Pengerusi je lah kot, belum setakat setiausaha bendahari dah jadi dah. Okay, AJK tu jangan cerita lah. Okay, baik, sebut pasal PIBG ni, tahu ke PIBG tu apa? Kan, ramai yang di luar sana sekarang cikgu jamin lah, PUBG memang tahu. PIBG, kalau golongan ibu-ibu bapa-bapa yang ada anak di sekolah, itu tahulah ya. Baiklah, nak terangkan pasal PIBG dulu. PIBG merupakan singkatan kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Okay, PIBG ni memang biasalah ditubuhkan di sekolah-sekolah. Tapi apakah tujuan dia sebenarnya tubuh PIBG ni? Baik, PIBG ni ditubuhkan secara ringkasnya bagi membantu sekolah dalam memastikan dasar-dasar pendidikan negara dapat dijalankan dengan lancar. Selain itu juga, PIBG ini bertujuan untuk menjaga kebajikan murid serta menjadi penghubung kepada pihak sekolah dan ibu bapa. Dan satu lagi peranan PIBG yang paling penting, antara yang paling penting. Kalau orang Sabah kata paling tu, kalau panjang tu maksudnya betul-betul penting lah tu. Okey. Baik, peranan penting PIBG ialah bagi menambah sumber kewangan sekolah bagi meningkatkan serta menambah kemudahan-kemudahan yang ada dekat sekolah tu. Itu antara peranan utama PIBG. Jangan tak tahu pula. Baik, cara pertama ni adalah cara yang paling popular lah dan paling biasa diadakan oleh pihak PIBG dalam usaha untuk mengumpul dana. Cara tersebut ialah kutipan derma. Jangan salah faham. Tunggu dulu, cikgu terangkan dulu kutipan derma ni. Okey, kutipan derma ni perlu mendapatkan kelulusan daripada jawatankuasa PIBG sebelum permohonannya dipanjangkan kepada JPN untuk kelulusan kerana melibatkan kutipan dana awam. Maka melalui cara ini muncullah pelbagai nama bagi menarik perhatian penderma-penderma yang budiman di luar sana, seperti bacaton, senamton, sihaton, maraton, jogaton,
makan ton, ton apa lagi, okey, dan pelbagai-bagai jenis ton lagi, okey. Dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengutip dana bagi sumber kewangan sekolah. Cara ini adalah antara cara yang paling efektif, dan sekolah-sekolah besar dengan bilangan murid yang ramai akan mempunyai kelebihan sekiranya PIBG mengutip dana dengan cara ni. Tak percaya, cubalah. Cara yang kedua yang boleh dilakukan oleh PIBG untuk mencari dana ialah mengadakan majlis jamuan atau majlis amal. Okey, tak kisahlah nak buat pada waktu bila. Kalau buat pada waktu malam, biasanya akan jadi majlis makan malam bersama sipulan bin sipulan. Contoh. Okey, kalau buat sebelah petang, biasanya akan jadi majlis high tea dan sebagainya. Setakat ni orang belum buat lah, selepas subuh belum lagi. Okey, baik. Nak cuba boleh lah kan. Okey. Bagaimana acara-acara ini dapat mengutip dana? Mudah. Mudah sebenarnya. Iaitu dengan jualan-jualan tempat duduk ataupun seat kepada ibu bapa, guru-guru, bekas murid, VIP dan orang ramai. Daripada situlah dapat duit. Okey, baik. Ada yang lebih kreatif dan berimpak tinggi dengan menjemput artis-artis popular untuk membuat persembahan. Tapi come on lah, janganlah orang kata terlampau, dedah sana dedah sini kan. Jemputlah kumpulan nasyid, okey, ataupun jemputlah artis-artis yang orang kata yang boleh memberikan motivasi dan sebagainya. Okey. Selain kutipan melalui jualan tempat duduk, selain daripada itu, tabung derma juga boleh diedarkan kepada para jemputan. Tengah-tengah mereka makan, tengah-tengah tengok persembahan, edarkan tabung-tabung ni tadi. Paling kurang RM5, takkan tak masuk, ya tak? Cara ketiga yang boleh dilakukan oleh PIBG ialah kempen Kitar Semula. Ini best. Okey. Cara ni antara cara yang popular jugalah dilakukan terutama bagi sekolah-sekolah besar lah. Okey. Guru-guru, ibu bapa dan murid-murid akan dimaklumkan tentang kempen ni, dan mereka perlu membawa barang-barang yang boleh dikitar semula seperti kertas, okey, buku-buku lama, surat-surat khabar lama, dan plastik. Okey, bawa ke sekolah, kita kumpulkan sekali. Biasanya mungkin cara ni mungkin taklah berimpak tinggi sangat, okey, kecuali lah setiap ibu bapa bagi selori kertas kan, ataupun ada orang datang, cikgu ini satu lori plastik, okey, itu mungkinlah berimpak tinggi kan. Tapi cuba kita bayangkanlah kan, kalau katalah setiap orang sumbang 1 kilo kertas, kan, 1 kilo kertas ataupun 1 kilo plastik, lama-lama kita kumpul banyak lah. Okey, baik. Cara ni sebenarnya melibatkan kos yang paling rendah kepada PIBG, dan lagi seronok sebenarnya sekolah-sekolah anda dan PIBG anda akan dikenali kerana mendukung aspirasi negara yang sangat menggalakkan kempen Kitar Semula. Jadi popular lah. Cara yang keempat ni memang happening. Kenapa happening tu? Penganjuran Expo Hari Kantin dan Karnival di sekolah. Ini memang happening lah kan. Seronok kan, budak-budak seronok, cikgu-cikgu pun seronok, ibu bapa pun seronok. Okay, yang ini advantage bagi sekolah yang terletak berhampiran dengan jalan utama, atau kedudukan sekolah menjadi pusat kepada sesuatu kawasan kediaman, kan. Dia di tengah-tengah, contohnya di keliling dia ada banyak kampung dan sebagainya, dia berada di tengah-tengah.
memang best. Baik, bagaimana nak jana pendapatan melalui penganjuran aktiviti seumpamanya di sekolah? Pertama, jualan tapak kepada peniaga-peniaga di luar. Okey, itu pun dah dapat dah. Contoh satu tapak RM50, satu tapak RM100. Bergantunglah kan kepada saiz event kita. Lagi hebat event kita, lagi tinggilah kan kos nak sewa tapak. Okey. Kedua, PIBG boleh menetapkan cukai. Cukai. Boleh menetapkan cukai ke atas hasil jualan peniaga. Sebagai contoh 5% ataupun pada kadar yang difikirkan sesuai lah kan. Janganlah kenakan sampai 95%. Apa kezalim benar kan. Biarlah orang kata sesuai kadar tu. Okey. Baik, sekolah atau PIBG juga boleh membuka booth jualan yang difikirkan sesuai, seperti sudut fotografi kenangan kan, letak berskala lama, gambar-gambar guru lama, murid-murid lama dan sebagainya, gambar-gambar sekolah lama. Sediakan orang kata satu tempat, siapa nak tangkap gambar dekat situ, charge lah RM5 kan. Okey, itu kira macam sesi fotografi amal lah. Okey, kemudian jualan hasil kerja murid. Yang ni sekolah cikgu pun pernah buat, memang happening lah, memang seronok lah. Murid-murid beli, yalah, macam-macam kitchen dan sebagainya kan, orang suka. Okay, dan pelbagai lagi lah benda-benda yang boleh kita jual. Okay, cuma nak bagi tahulah, kalau nak buat cara ni, memang kena all out dari segi pengiklanan, marketing memang kena power. Okay, kalau tak, sendiri buat, sendiri datang lah. Yang kelima dan yang terakhir untuk sebuah PIBG mengumpul dana ialah melalui tanaman dan ternakan. Cikgu tak dapat nak nafikan lah kalau sekolah-sekolah kampung agak ada masalah lah kalau kata nak anjurkan acara-acara yang sebelum ni yang kita bincang, yang 4 acara tu. Okey, tapi bagi sekolah-sekolah kampung yang mempunyai ruang tanah, ada tanah lapang kan, tanah lebih, bolehlah tanam serai, sayur-sayuran dan sebagainya untuk mendapatkan hasil. Dapat hasil ni boleh jual kat cikgu, boleh jual kat ibu bapa, kan, boleh jual di kedai yang ada di kampung tersebut, kan. Macam tu cara nak dapat duit. Okey, baik. Hasil tanaman ni mungkinlah tak banyak, tapi bolehlah kan, sikit sebanyak bolehlah dapatkan duit daripada situ. Baik, untuk sekolah yang mempunyai keluasan tanah yang tidak digunakan, yang lebih besar, ada sekolah ni ada tanah yang besar sampai 1 ekar, 2 ekar dan sebagainya, bolehlah buat tanaman komoditi. Contohnya sawit ke, pisang ke, kelapa matak ke. Jadi tanaman-tanaman ni akan membawa pulangan yang lebih besar. Cuma kenalah tunggu, takkan tanam hari ni esok nak tuai hasil. Kalau ada boleh bagi tahu cikgu tahu benih yang macam tu. Hari ni tanam, esok dah boleh tuai hasil. Okey, baik. Ada juga PIBG yang di luar sana yang cikgu pernah tengok, melalui pengalaman cikgu lah, bukan cikgu bersekolah ataupun cikgu mengajar di situ, yang mengusahakan ternakan lembu. Memang best. Okey, ada yang buat ternakan kambing, macam-macam lah, kambing bor lah, apalah, macam-macam lah kan. Okey, dan ayam secara perkongsian dengan penternak tempatan. Kalau kata ilmu kurang di dada, carilah orang yang ada ilmunya. Betul tak? Begitulah tadi 5 cara yang boleh dicuba oleh PIBG bagi mencari dana tambahan untuk kegunaan pihak sekolah. Apapun usaha yang kita lakukan, apapun benda yang kita nak buat, perlu ada kesepakatan, perlu ada muafakat antara PIBG
dan sekolah. Kalau satu pihak je tak jadilah. Okey. Supaya program-program ni tadi tidak menjadi retorik semata-mata kan. Syok sendirilah kata orang. Senang nak cakap lah, syok sendiri. Okey. Selain tu, niat juga perlu ditetapkan. Buat tu untuk apa? Buat bukan nak cari populariti. Bukan sekolah saya hebat, sekolah ni hebat, PIBG nya hebat. Tidak. Niat kita nak membantu kewangan pihak sekolah untuk anak-anak. Bukan untuk dia kita, untuk anak-anak kita. Okey. Dan cikgu rasa sampai di sini saja untuk slot sembang cikgu kali ini. Cikgu mohon maaf dan ampun sekiranya ada bahasa-bahasa yang cikgu gunakan tidak sesuai, tersalah kata kan, mungkin tersasul dan sebagainya. Cikgu minta maaf. Okey. Dan seperti yang cikgu katakan di awal video tadi, tolonglah subscribe. Okey, sebagai sokongan. Okey. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lain kali. Selamat apa ya? Okey. Selamat tahun baru. Dan cikgu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.